Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya, satu topik yang cukup sinonim setiap kali kita menyambut hari perayaan, dan kebetulan sekali tidak berapa lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan sudah pastilah kedudukan ataupun situasi tentang kedudukan harga barang itu sentiasa mendapat perhatian daripada masyarakat. Jadi topik yang kita pilih hari ini ialah harga barang musim perayaan untuk semua. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Azman Adam yang merupakan pengarah penguatkuasa di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Jadi Tuan Azman, apa khabar? Bagus, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini satu topik yang saya kira memang cukup penting sebenarnya, dan ianya macam saya katakanlah cukup sinonim dengan apa yang sedang berlaku ketika ini. Dan ini juga merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan sekiranya seperti biasalah anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini macam saya katakanlah harga barang musim perayaan untuk semua, sesuatu yang penting sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton yang bersama kita di ruang bicara hari ini. Jadi mungkin menarik jugalah mendapat respon dan juga komen daripada pihak tuan sendirilah. Senario semasa iaitu kenaikan harga barang ini pun dah menjadi rungutan sebenarnya daripada pengguna-pengguna di seluruh negara. Mereka katakan bahawa harga ayam dah pun naik begitu mendadak sekali, apalagi daging, ikan, tepung, gula dan sebagainya, minyak masak pun menjadi persoalan sekarang ini. Boleh mendapat komen daripada tuan terlebih dahulu. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Bernama TV untuk memberikan sedikit ruang kepada kami di KBDNCP untuk memberikan penjelasan kepada pengguna-pengguna dan juga masyarakat di luar sana untuk memahami macam mana dan juga apakah usaha-usaha yang sedang dan telah dijalankan oleh pihak kementerian untuk menangani isu berkaitan dengan harga. Ya, memang kita akui di kementerian kebelakangan ini kita dapati berlaku satu yang dinamakan sebagai harga ni, apabila kerajaan mula membuka sektor-sektor tertentu, sekolah dibuka, restoran dibuka, and then ada lagi kenduri boleh tapi dengan mematuhi SOP. Dan kebetulannya pula kita sedang menyambut bulan Ramadan dan tidak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Semua ini memberikan tekanan kepada permintaan dan juga penawaran sesuatu barang. Jadi tidak seperti tahun lepas. Tahun lepas kita dapati kedudukan harga dan juga bekalan ni agak stabil, sebab tahun lepas kita dapati pada bulan Ramadan tidak ada bazar contohnya. Kita tidak ada bazar Ramadan. Kita tidak banyak restoran-restoran yang dibuka pada tahun lepas. Tapi tahun ni kita seolah-olah memulakan satu benda yang telah lama kita tinggalkan. Jadi ini secara tidak langsung telah menyebabkan tekanan permintaan yang bertambah daripada tahun lepas hingga tahun berbanding dengan tahun ini. Jadi memang kita akui kebelakangan ini kita ada sedikit masalah harga yang kita kata beberapa kali naik, terutamanya macam ayam, daging, hasil laut, ikan pun ada 2-3 jenis. Tetapi dalam pada yang sama kita ada juga harga-harga yang memang dijamin oleh kerajaan tidak akan naik. Sebagai contoh macam petrol, petrol, LPG, minyak masak yang disubsidikan oleh kerajaan, gula, tepung gandum yang dikawal oleh kerajaan, itu memang ada jaminan daripada kerajaan bahawa pada barang-barang tersebut tidak akan naik. Jadi dalam konteks ini KPDN memang akan sentiasalah memberi respon terhadap senario tersebut dengan melalui kaedah-kaedah yang ada pada kita lah. Sebab Malaysia ni kita mengamalkan ekonomi yang terbuka. Jadi selalunya kedudukan harga dan bekalan ni sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor yang kita namakan sebagai demand and supply, permintaan dan juga penawaran. Saya masih ingat lagi pada tahun lepas apabila saya
membuat lawatan ke pasar-pasar, di supermarket, ada yang menjual ayam 3 ekor RM10 pun ada. Sebab tidak ada permintaan. Restoran tidak ada, bazar Ramadan tidak ada, sekolah pun masih lagi tutup. Jadi ini menyebabkan penawaran itu melebihi permintaan. Dan secara tidak langsung ini juga telah menyebabkan harga tersebut jatuh. Tapi dalam konteks ekonomi banyak benda yang kita kena tengoklah. Kalau benda tu asyik jatuh ataupun benda asyik naik juga tidak bagus. Jadi peranan kami dekat kementerian ni kena cari keseimbangan. Kalau kita tidak nak harga terlalu mahal dan kita tak nak juga harga terlalu jatuh, sebab dia akan dalam konteks ekonomi dia tidak bagus. Jadi kedua-duanya kita kena tengoklah. Jadi kepentingan pengguna, kepentingan peniaga, kedua-duanya hendaklah dicapai keseimbangannya melalui pendekatan-pendekatan yang ada pada kita lah, insyaAllah. Okey, bila kita lihat daripada aspek ekonomi, tadi pun Tuan menyebut tentang permintaan dan juga penawaran itu sesuatu yang dianggap sebagai basic sebenarnya dalam asas kepada ekonomi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin apa yang berlaku bila menjelangnya setiap hari perayaan itu ialah kerana kesempatan yang diambil oleh peniaga-peniaga sendiri untuk menaikkan harga kerana permintaan yang begitu tinggi dan sebagainya. Jadi apakah ini juga sebenarnya diberi perhatian oleh pihak Tuan? Betul, Tuan Pengacara, Tuan Syarkawi, betul. Sebab itulah kita hendak menguruskan kegusaran rakyat ni, supaya rakyat kita tidak rasa panik, supaya rakyat kita tidak rasa gelisah apabila kita nak menyambut perayaan Ramadan dan sebagainya. Sebab kita kena faham, dalam keadaan sekarang ni kita masih lagi dibelenggu oleh masalah COVID. Yang mana kita dapati situasi pekerjaan kita, pendapatan ramai lagi yang terjejas akibat daripada pandemik tersebut. Jadi tidak seharusnya lah ada pihak-pihak yang cuba mengaut keuntungan ataupun memanipulasi sesuatu keadaan sehingga menyusahkan keadaan pihak yang satu lagi. Oleh sebab itulah memang kita memberi perhatian yang serius terhadap isu-isu tersebut. Dan saya tertarik hati juga apabila pihak KPDN ACP memperkenalkan apa yang disebut sebagai skim harga maksimum musim perayaan ataupun SHMMP ini. Jadi apakah Tuan melihat bahawa ini satu langkah yang cukup efektif sebenarnya dalam usaha untuk memberi kegembiraan kepada pengguna dan sekaligus mengawal kedudukan harga barang itu sendiri secara keseluruhannya, Tuan? Okey, skim harga maksimum ni ini tahun yang ke-21 kita laksanakan. Kita mula laksanakan pada tahun 2000. Dan sekarang ni kita telah di segi pelaksanaan skim harga ni, kita telah menyediakannya kepada 6 perayaan. Bermula daripada Tahun Baru Cina, Deepawali, Bulan Puasa, Gawai, Keamatan dan juga Christmas. Kita ada 6 perayaan utama yang mana kita akan mengadakan skim harga maksimum musim perayaan ni. Jadi objektif utama kita adalah untuk menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah. Jadi yang tidak munasabah ni yang kita sekat. Jadi kita akan menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah. Di samping kita juga akan menyediakan pada setiap peringkat perniagaan pun kita jaga juga. Kalau contohnya dalam konteks ayam sekarang contohnya, kita jaga harga daripada ladang, daripada peringkat pemborong dan juga daripada sehinggalah kepada peringkat peruncit sebelum harga tersebut dipas kepada pengguna. Jadi dalam konteks tersebut kita dapati skim harga maksimum ni dia bukan sahaja membantu pengguna, peniaga juga sebenarnya kita bantu. Sebab dalam sebagai contoh kepada peruncit, mereka sudah ada margin yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi daripada situ mereka boleh kita kata menganggarkan pendapatan mereka. Mereka tidak terlalu kalau dulu bila kita tidak tetapkan margin, mereka terpaksa mencari penjual manakah yang akan menjual mereka dengan harga yang paling murah. Jadi sekarang ni tidak ada lagi. Sebab pada setiap peringkat tersebut kita telah tetapkan harga yang tertentu. Jadi semua pihak akan mendapat bahagian masing-masing. Jadi tidak timbul isu yang dikatakan saya dapat sedikit, saya dapat banyak. Semuanya telah pun dibahagi-bahagikan portion mengikut formula-formula yang ada lah. Dan dalam konteks tersebut juga kita telah engage. Yang ni bukan dilaksanakan kita kata secara sembrono. 21 tahun adalah satu tahun yang cukup boleh panjang, mematangkan kita dalam pelaksanaan. Kita dah ada banyak pengalaman-pengalaman yang lepas, pengalaman yang lalu yang menyebabkan kita boleh
membiasakan dengan perkara-perkara tersebut lah, insyaAllah. Saya petik apa yang Tuan sebut tadilah, iaitu bila memperkenalkan skim harga maksimum musim perayaan ini, mungkin ianya sedikit memberi banyak kelegaan sebenarnya kepada pengguna, tetapi kononnya ada juga tomahan, ada juga mainan di luar sana yang mengatakan bahawa peniaga-peniaga juga tidak begitu berpuas hati sebenarnya dengan skim maksimum hanya atau harga maksimum musim perayaan ini, kerana tidak memberikan keuntungan yang mereka harapkan. Jadi pandangan Tuan dalam isu ini, Tuan? Ya, dalam sesuatu keadaan memang susah untuk kita memuaskan semua orang. Okey, dalam keadaan ini juga kami telah mengambil kira semua faktor. Peniaga juga mereka sebenarnya adalah bukan seorang pengguna. Yang tu kita jangan lupa. Kalau contohnya mereka ni seorang peniaga ayam. Selepas mereka berniaga ayam, mereka akan menjadi seorang pengguna biasa macam kita. So mereka juga akan menggunakan pendapatan yang ada pada mereka untuk membeli benda-benda lain. Contohnya nak beli ikan kembung. Jadi bagaimana perasaan mereka kalau mereka nak pergi beli ikan kembung, tiba-tiba harga naik. Kan? Itu salah satu analogi yang kita katakan bahawa apabila kita membuat keputusan ni, kita membuat keputusan yang akan memberi kemudahan pada semua pihak. Saya juga terbaca dalam surat khabar, saya lupa surat khabar mana, yang mengatakan bahawa keuntungan mereka terjejas apabila harga tinggi sebab pengguna tidak mahu membeli dalam kuantiti yang banyak biasanya mereka beli. Sebab mereka akan lebih berjimat. Mereka membeli dalam kuantiti yang sedikit. Jadi ini secara tidak langsung akan mengurangkan keuntungan yang biasanya diperoleh oleh peniaga tersebut. Jadi ini juga memberi kesan yang tidak bagus kepada peniaga tersebut. Kan? Jadi oleh sebab itulah apabila kita kata kita nak menetapkan sesuatu perkara, menetapkan tarikh dan juga jenis-jenis barang yang kita kawal ni pun, kita terpaksa membuat penyelidikan dan juga kajian serta mendapat pandangan-pandangan yang menyeluruh. Barulah kita membuat keputusan tersebut. Okey. Satu lagi saya petik daripada apa yang Tuan sebut di awal tadi, iaitu antara tujuan yang dilakukan, matlamat yang ingin dicapai melalui skim harga maksimum musim perayaan ini ialah supaya peniaga-peniaga ini tidak menaikkan harga kepada satu tahap yang tidak menasabah. Daripada pengalaman Tuan sendiri, bila Tuan sebut tentang tahap yang tidak menasabah itu, pengalaman Tuan mungkin kita boleh kongsi bersama sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh pengguna sebenarnya. Yalah, kalau kita tengok sekarang kadang-kadang dalam jarak satu tempat dengan satu tempat yang lain tersebut tak jauh, tapi harganya sangat berbeza. Kan? Dan ada juga orang-orang tertentu ni mereka mengambil peluang dengan mengadakan lapisan-lapisan tertentu. Contohnya kalau saya ni seorang penjual runcit, saya akan menjual bekalan saya kepada orang lain. Orang lain akan menggunakan alasan bahawa saya telah membeli dengan harga yang mahal daripada runcit tersebut untuk menaikkan harga. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dulunya berlaku. Dan ini juga telah menyebabkan kenaikan harga. Oleh sebab itulah sekarang ni kita tak kira pelbagai layer mana pun yang diambil bekalan tersebut, kita telah menetapkan lapisan-lapisan tersebut dan mereka wajib mematuhinya. Jadi daripada pengalaman tersebutlah yang kita dapati bahawa kalau kita tengok sekarang apabila kita telah mula skim harga maksimum pada 21 April baru ni, kita dapati daripada hari ke hari rungutan daripada rakyat makin berkurang. Alhamdulillah. Jadi itulah pendekatan yang kita gunakan untuk kita kata win-win situation. Kepada pihak peniaga pun kita nak jaga, kepada pihak pengguna pun kita nak jaga. So kita nak jaga semua orang dalam negara kita, insya-Allah. Alasan yang selalu digunakan Tuan, ini pun dimainkan dengan begitu meluas sekali dalam media lah. Apabila pihak media bertanya kenapa harga, ambil contohlah, kenapa harga ayam pada satu ketika begitu tinggi sekali, dan mereka mengatakan yalah kerana mereka sendiri pun membeli dengan harga yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh juga adalah terlalu minima dan tidak mencukupi sebenarnya untuk membantu mereka dalam perniagaan. Jadi apakah penggunaan istilah orang tengah ataupun peruncit ini sebenarnya menjadi satu alasan yang kukuh kepada peniaga-peniaga? Ya, dia ada banyak perkara lah, tapi apapun pada saya dalam konteks perniagaan moden sekarang dan juga dalam kaedah kita melaksanakan, kita adalah berdasarkan kepada evidence base, kepada bukti-bukti.
ada juga peniaga-peniaga ayam yang apabila dikunjungi oleh pegawai-pegawai kita, mereka mengatakan bahawa mereka mendapat dengan harga yang tinggi. So apabila kita tengok resit, rupanya tak ada pun. Maknanya harga tu cuma apa alasan mereka harga yang tinggi tersebut adalah mereka turut mencampur adukkan kos-kos yang sepatutnya ditanggung oleh mereka sendiri, peniaga tersebut. Sebagai contohnya kos pengangkutan, kos pembersihan. Jadi itu adalah kos yang memang dia yang kena tanggung lah kan. Jadi yang tu tidaklah perlu kita campur adukkan, sebab dalam konteks kita penetapan harga, kita menetapkan harga itu sendiri. Jadi sebagai contohnya kalau ayam, harga ladang RM5.80. Harga borong adalah RM7.10. Harga ayam standard RM7.90. Jadi kalau dia beli dengan harga borong lebih daripada RM7.10, itu akan menjadi satu kesalahan. Tetapi kalau dia beli dengan harga RM7.10 ataupun kurang, tapi dia ada lagi kos-kos lain, mungkin kos ais ke apa, itu dia kena tanggung sendirilah. Sebab margin yang kita sediakan tu insyaAllah mencukupi. In terms of supply, kita ambil contoh sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita ambil satu contoh tentang ayam lah. Ini pun menarik juga sebenarnya tuan. Ada yang mengatakan ataupun pihak-pihak pemborong mengatakan bahawa mereka pun mendapat supply yang agak mahal sebenarnya daripada penternak ayam, kerana dikatakan bahawa kos makanan ayam itu sendiri begitu tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak tuan boleh melihat isu ini ataupun to check isu seperti ini, apakah ianya betul ataupun hanya merupakan satu andaian atau permainan dalam bisnes lah. Itu saya kata tadi, kita buat kerja berdasarkan kepada evidence base, berasaskan kepada bukti-bukti. Apabila kita rasa kita memerlukan maklumat lanjut, kita akan memerlukan satu notis, yang mana notis tersebut mereka dikehendaki memberikan maklumat-maklumat yang kita perlukan dalam penyiasatan kita, dalam pemeriksaan kita. Jadi kegagalan untuk mengembalikan notis juga merupakan satu kesalahan. Apatah lagi kalau mereka memberikan maklumat palsu. Jadi dalam konteks siasatan tersebut, kami akan memperolehi dokumen-dokumen yang menunjukkan sama ada betul ataupun tidak betul berlaku, dan kalau betul, apakah portion yang dikenakan ke atas proses yang seterusnya setimpal. Contohnya kalau kita kata harga makanan naik RM1 satu beg, dan satu beg tersebut boleh digunakan untuk 10 ekor ayam, maknanya baru berapa ringgit. Tapi untuk bila ayam proses dinaikkan RM2 satu ekor. Jadi itu tidak setimpal. Itu contoh. Jadi kita akan tengok dalam konteks tersebut. Oleh sebab itulah saya juga nak ambil peluang ni. Sebenarnya KPDN ni bukan jaga pengguna saja. Kita juga jaga peniaga. Peniaga pun kita nak tengok di segi kesejahteraan. Sebab mereka juga perlu, kita kata, terus hidup untuk menyemarakkan ekonomi kita dan sebagainya. Memperkembangkan ekonomi. Jadi dalam konteks perniagaan ni juga selalunya selalunya pengguna lah yang akan meminta resit, dokumen dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang, saya rasa untuk membuktikan ataupun jika ada apa-apa perkara yang berlaku, yang maklumat tambahan diperlukan oleh pegawai-pegawai kerajaan macam daripada KPDN HCP, mereka juga kena bersedia untuk resit-resit pembelian dia orang. Jadi kita kena mula belajar, terutama kepada peruncit-peruncit baru yang mungkin baru berkecimpung dalam perniagaan lah sejak COVID-19 ni. Mereka perlu menyimpan resit-resit pembelian supaya jika ada isu-isu dan juga siasatan yang dijalankan oleh pihak kerajaan, mereka boleh memberi dokumen tersebut sebagai satu bukti. Jadi itu juga penting lah. Jadi bukan kita kata sekadar hearsay dengan cakap saja dah mahal, tapi bila kita tanya berapa, sorry saya tak ada resit ataupun resit tak ambil, tak boleh. Dalam keadaan perniagaan sekarang, kita kena lengkapkan dokumen-dokumen tersebut. Okey, menarik Tuan Azman. Tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sebenarnya di talian kita sekarang ni. Jadi kita ambil dulu panggilan ini, iaitu dari Maria, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tadi saya dengar Tuan Azman cakap pasal lapisan-lapisan tu, saya teringat pasal GST lah. Boleh tak kita introduce balik GST ni? Mungkin boleh kurang sikit lapisan tu sebab harga, saya tengok sekarang ni harga dah banyak turun. Saya terima kasih lah. Kalau dulu cili padi kan 20 lebih sekilo tak masuk di akal. Sekarang ni saya tengok dah below RM10. Terima kasih lah banyak usaha keras Tuan Azman dan tim. Tapi minta tolong juga pantau harga-harga yang telah diproses macam
nasi campur semua tu dia orang ambil kesempatan, especially bazar Ramadan ni. Kebanyakan dia tak letak harga. So kita nak beli pun susah nak decide. Kena tanya satu berapa, dua berapa. Tu tengok bazar-bazar Ramadan ni. Pergi tengok kat LRT Pandan Jaya, Cempaka, Pandan Indah. Itulah. Lagi satu saya dah lupa dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Puan Maria dari Negeri Sembilan. Menarik sebenarnya persoalan yang dibangkitkan. Jadi respon dan juga reaksi daripada pihak Tuan Azman sendiri. Terima kasih Puan Maria. Saya pun seronoklah dengar apabila ada orang yang kita kata secara terbuka sebenarnya, ya. Yang ni maksud saya ialah orang yang merasai kesan ya. Kesan daripada apa yang dilakukan oleh kementerian, kita nampak hasilnya sekarang. Betul. Jadi itulah, jadi saya pun di bahagian penguasa ni di seluruh negara kita tak ramai, kita ada 2,259 orang sahaja di seluruh negara, tapi kami kena membuat pelbagai tugasan lah. Dan untuk isu macam isu cukai dan sebagainya, kalau benda tersebut adalah merupakan sebahagian daripada kos, mereka juga perlu membuktikan dalam dokumen-dokumen yang diberi kepada kita. Jadi dia orang tidak boleh cakap saja kononnya mereka kena ada cukai ni, mereka dikenakan cukai di pelabuhan, mereka ada lagi upah-upah lagi yang dia orang kena tanggung. Itu sehingga mana tidak ada apa-apa dokumen, kita tidak akan kira atau kita tidak akan mengambil kira dalam konteks pengiraan kita. Jadi saya nak jawab soalan yang kedua berkaitan dengan bazar Ramadan. Terima kasih Puan Maria. Sejak daripada 1 Ramadan, kita di bahagian penguasa telah pun memperkenalkan satu operasi lah yang kami namakan sebagai operasi pantau. Operasi pantau ni kita design dia, kita bentuk dia berasaskan kepada 6 perkara. Itu yang pertama berkaitan dengan bekalan. Itu yang paling mustahab. Nak puasa, nak raya, nak apa-apa pun, bekalan mesti cukup. Dan bekalan kita mesti dalam keadaan yang stabil. Kalau harga barang murah sekalipun, tapi tidak ada bekalan, tidak ada gunanya. Betul. So itu kita punya yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok di segi kestabilan harga. Yang ketiga, kita akan lihat di segi jualan murah. Kita juga risau menjelang raya, menjelang puasa ni. Betul. Banyak jualan murah yang sedang dilaksanakan. Saya rasa kalau data yang kita ada sekarang beribu premis di seluruh negara yang sedang mengadakan jualan murah. Jadi yang tu pun kita akan tengok juga. Yang seterusnya kita juga akan tengok di segi penjualan barang-barang tiruan. Penjualan barang-barang tiruan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan SOP itu sendiri. KPDN SCP diperturunkan kuasa di bawah Akta 342 untuk untuk turut menguatkuasakan pematuhan-pematuhan SOP di tempat-tempat yang diletakkan di bawah kendalian kita lah, sebagai contohnya di pasar, pasar basah, pasar raya, supermarket, kedai mini, restoran dan sebagainya. Itu juga menjadi keutamaan pada kami. Jadi keutamaan kami laksanakan insyaAllah, dan setakat ini untuk operasi pantau bermula daripada 1 Ramadan sehingga semalam, kita telah membuat pemeriksaan ke atas 26,464 premis di seluruh negara. Dan kita dah ada kes banyak 128. Tapi sudah tentulah dengan bilangan pegawai yang ada, dengan bilangan premis yang sangat besar, memang kita tak mampu untuk cover segala-galanya. Jadi kita mengharapkan mata telinga macam tadilah Puan Maria bagi tahu kita dekat mana tempat yang ada masalah tersebut. InsyaAllah kami akan pergi, kami akan membuat peperiksaan dan akan melaksanakan tindakan yang patutlah. InsyaAllah itu janji kami. Satu isu juga yang ingin saya kongsi bersama dengan Tuan, bila kita bercakap tentang harga barang musim perayaan untuk semua ini, dan bila pihak Tuan KPDN ACP ini sendiri menetapkan tentang harga ceiling untuk sesuatu barangan itu, ada tak mungkin akan berlaku semacam proses ataupun langkah-langkah bersifat sabotaj misalnya daripada peniaga, daripada pemborong terutamanya, di mana mereka mungkin akan menyimpan barangan-barangan tersebut dan tidak diberikan kepada peniaga untuk dijual kepada pengguna. Berlaku tak keadaan seperti itu? Saya harap tidak berlaku lah. Saya harap tidak berlaku, dan setakat ini saya rasa benda tu tidak berlaku lah. Dia cuma lebih kepada kita desas-desus sajalah. Sebab kita juga sebenarnya ada kuasa. Di bawah Akta Kawalan Bekalan kita ada kuasa
kuasa untuk meminta ataupun mengarahkan sesiapa juga yang memiliki barang kawalan untuk menjual barang kawalan. Itu kuasa yang ada pada kita. Dan sesiapa yang engkar kepada perkara tersebut juga melakukan kesalahan. Jadi itu kuasa-kuasa yang ada pada kita lah, ke arah menjamin kestabilan kestabilan bekalan dan harga dalam negara kita, insyaAllah. Jaminan yang boleh diberikan oleh pihak tuan sendirilah, bahawasanya in terms of supply barang-barang itu di musim perayaan ini khususnya, ianya tidak akan menghadapi sebarang masalah sebenarnya. Setakat ini sebenarnya saya sangat apabila kita telah mula melaksanakan skim harga maksimum pada 21 April baru-baru ni, pada peringkat awal kita dapati banyak rungutan. Satu berkaitan dengan harga dan yang kedua berkaitan dengan bekalan lah. Masa tersebut ada juga kita dapati isu-isu di satu dua tempat tu dia mengalami sedikit gangguan bekalan sebab harga apabila harga nak naik dan bekalan mula menjadi satu isu dekat situ. Tapi apabila kita mula mengoperasikan pada 21 April, kita dapati tak ada dah masalah tu. Dan untuk makluman, sehingga semalam, sehingga petang tengah hari tadi pukul 12, kita cuma ada 9 aduan saja berkaitan dengan harga dan langsung tidak ada aduan berkaitan dengan bekalan. Jadi maksudnya sekarang dia telah menjadi satu indikator, satu petanda kepada kita bahawa jika semua pihak memainkan peranan masing-masing, sama daripada kerajaan, pengguna maupun peniaga, insyaAllah isu-isu dalam negara kita ni dapat kita atasi bersama. Sebenarnya kalau ada isu berkaitan dengan bekalan, bukan saja pengguna yang susah, peniaga pun akan susah. Betul. Contohnya kalau kita ada isu bekalan ayam, sudah tentu orang yang berniaga pasar malam pun dia susah, orang yang berniaga restoran pun susah, semua orang akan jadi susah yang bergantung pada bekalan tersebut. Jadi oleh sebab itulah saya rasa semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing lah. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita, tapi saya tak dapat berkomunikasi dengan penerbit kita di studio. Apakah kita kebetulan sekali baru saya dengar suara mereka, jadi kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa dua talian masih lagi kami buka kepada anda di 0326979767, 0326979768. Saya percaya anda juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ataupun rungutan-rungutan ataupun suara-suara yang ingin anda lontarkan. Gunakan kesempatan ini, panggil kami di ruang bicara. Kita jumpa lagi. Okey, kami berterima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Bernama TV. Kita masih lagi berada di ruang bicara dan tentunya masih lagi bercakap tentang harga barang musim perayaan untuk semua, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan berbahagia Tuan Azman Adam, iaitu pengarah penguatkuasa di KPD NHEP, memang panjang, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Baik, satu lagi isu yang dimainkan di luar sana ialah bila kita bercakap tentang harga ceiling ataupun harga barang yang dikawal ini, harga maksimum musim perayaan ini. Kenapa hanya 12 barangan sahaja yang menjadi perhatian ataupun pilihan? Apa alasannya? Okey, Tuan. Yang pertamanya, saya nak gunakan ruang ni untuk menjelaskan tentang harga ceiling dulu sebelum pada saya menjawab soalan utama tadi. Okay. Ada yang bertanya kenapa kita menetapkan sesuatu harga tersebut dan kita namakan sebagai harga ceiling. Dan ada juga yang di kalangan peniaga-peniaga kita, apabila kita memperkenalkan harga ceiling ataupun harga maksimum ni, mereka akan terus ikut. Sebenarnya konsep harga ceiling ataupun harga maksimum ni adalah harga yang mana harga yang tertinggi boleh dijual oleh sesuatu pihak. Jadi contohnya kalau kita bukan semestinya diletakkan pada harga tersebut. Okey. Jadi itu kena ingat. Jadi bukan maksudnya kerajaan minta seseorang peniaga tersebut menjual pada harga tersebut. Bukan. Itu bukan pada harga yang ditetapkan. Okey. Itu pada harga yang mana harga yang tertinggi boleh dijual oleh seseorang peniaga tersebut. Jadi mereka kalau mereka nak jual, contohnya macam ayam, nak jual 7.8, 7.5 ataupun even lower, tak ada masalah.
Jadi jangan kata kerajaan menetapkan harga, bukan. Jadi kerajaan cuma menetapkan harga maksimum atau harga ceiling, yang mana mereka tidak boleh menjual lebih daripada harga tersebut. Jadi mana-mana pihak sekalipun lah, kalau kita kata dalam konteks ayam ni, penternak juga mereka boleh jual lebih murah daripada RM5.80. Pemborong juga boleh jual lebih murah daripada RM7.10. Itu terpulang. Itu terpulang. Sebab saya dalam konteks perkhidmatan saya sebagai penguasa ni, kita tengok dalam Malaysia ni sebenarnya pelbagai model perniagaan yang kita ada. Ada macam contoh model-model perniagaan yang mereka dah ada long term contract. Jadi menyebabkan mereka ni mendapat bekalan dan harga yang stabil sepanjang tahun, dan mereka boleh memberikan harga yang sama kepada pengguna pada setiap masa. Itu terpulang. Tetapi apabila kita melaksanakan skim harga maksimum, mereka kena ikut. Tapi kalau harga yang kita tetapkan tu lebih tinggi dan mereka masih lagi nak jual pada harga yang di bawah, itu tidak merupakan satu kesalahan. Itu yang kita nak maklumlah kepada peniaga-peniaga sekalian. Dan kepada pengguna juga, kena ingat juga bahawa walaupun kita telah menetapkan harga maksimum, masih ada lagi sebenarnya premis-premis yang menjual barang-barang ni dengan harga yang di bawah. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan mereka untuk memilih di manakah tempat yang mereka perlu pergi untuk mendapatkan sesuatu barangan tersebut. Jadi oleh sebab itulah kita ada aplikasi-aplikasi tertentu yang kita perkenalkan supaya memberi ruang kepada pengguna untuk mendapatkan pilihan. Jadi gunakanlah platform-platform tersebut. Jadi tempat yang murah ada, tempat yang harga lebih tinggi sikit pun ada, tapi dia masih lagi dalam lingkungan yang dibenarkan oleh kerajaan pun ada. Mungkin Tuan boleh menjawab soalan yang apa ni? Jadi soalannya kenapa 12? 12 ya. Sebenarnya dalam kita membuat keputusan, kita ada pertimbangan-pertimbangan kita lah. Pertimbangan kita yang pertama ialah sekiranya barang tersebut kita tidak kawal sekarang, apa akan jadi? So that's why bila kita tengok situasi macam baru ni, situasi ayam, daging, dia naik begitu cepat, 2-3 hari, 4 hari sekali dia akan naik. Jadi itu telah mendatangkan kegusaran di kalangan pengguna dan juga peniaga. Jadi oleh sebab itulah apabila kita mendapat maklumat-maklumat, kajian-kajian kita dan juga bukti-bukti yang kami perolehi daripada notis-notis yang telah kami keluarkan, jadi kita bertindak dalam pada masa yang kami fikir sesuai untuk kita melaksanakan dahulu skim harga maksimum ini, supaya dia tidak terus mendatangkan kegusaran kepada rakyat, dan dalam masa sama juga kita boleh melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan. Antara 12 barang-barang ataupun item itu mungkin kita boleh sinaraikan untuk penjelasan kepada yang penonton. 12 tersebut dimulai daripada ayam. Kita ada ayam, lepas tu kita ada daging, kita ada telur ayam. Kita ada telur ayam tu 3 grade lah, 3 grade A, B, C. Ayam kita ada ayam hidup, ayam standard dan juga ayam super. Kita ada daging lembu tempatan dan juga import, daging kerbau import, ikan kembung, ikan tongkol dan juga ikan selayang. Jadi itu dulu. Sebab yang ni kalau kita tak pada pandangan kementerian, jika kita tidak sekawal pada masa tersebut, kita akan kita takut ataupun kita gusar benda ni akan berlaku lagi kenaikan-kenaikan yang mungkin akan memberi kesan kepada harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Saya suka bila Tuan sebut tentang ikan kembung Tuan. Ini pun menjadi mainan juga lah di luar sana. Dulu kita anggap ikan kembung ni sebagai antara ikan yang paling murah lah di pasaran. Tetapi adakah kerana berlakunya COVID-19 di mana mungkin para nelayan juga agak sukar untuk dapat turun ke laut dan sebagainya disebabkan oleh SOP yang begitu ketat dan sebagainya. Apakah itu antara faktor yang menyumbang ataupun menyuntik sebenarnya ke arah kenaikan harga ikan khususnya? 2 hari lepas saya pada hari Minggu ni saya ada membuat tinjauan di sebuah pasar di Selangor. Saya dapati harganya adalah di bawah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. So bila saya tanya kepada peniaga tersebut, dia kata apabila dia mendapat kos yang murah, dia akan jual pada harga yang murah. Jadi ini satu contoh yang baguslah kejujuran peniaga tersebut. Tapi dalam konteks soalan yang ditanya tadi, faktor ni sebenarnya banyak. Kadang-kadang kalau kita kata ikan kembung ni,
dia kalau daripada pantai timur dengan pantai barat lain. Kadang-kadang cuaca yang berbeza. Cuaca kadang-kadang di pantai timur tu masa tu mungkin masih lagi tidak sesuai untuk nelayan pergi ke laut dan sebagainya, tapi kita ada bekalan daripada pantai barat. Jadi mungkin pada masa tersebut di pantai barat kedudukannya harga lebih stabil berbanding dengan pantai timur, ataupun sebaliknya lah. Dan faktor-faktor lain yang kita kata tadi, macam tadi betul lah, isu COVID, isu cuaca, kita ada faktor-faktor yang faktor dalaman yang kita boleh uruskan, tapi ada juga faktor-faktor luaran yang kita tak boleh uruskan. Jadi benda-benda ni akan mempengaruhi lah harga tersebut. Jadi oleh sebab itulah kita mengambil langkah yang segeralah untuk memperkenalkan dulu skim harga maksimum ni ke atas 12 barang tersebut. Yang satu lagi fasa, insya-Allah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri KPDN HEP Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, insya-Allah dalam masa terdekat ni akan ada 20 lagi barang yang kita kawal. Jadi senarai barang yang 20 ni adalah barang-barang, kalau kita nak bandingkan dengan senarai fasa pertama yang 12 item ni, yang fasa pertama 12 perkara itu lebih kritikal. Fasa kedua 20 perkara ni dia tidak begitu kritikal, dan di segi pattern pembelian pun berbeza. Contohnya boleh kita kongsi antaranya lah, mungkin kalau bukan rahsia lah, yang tu masih lagi rahsia. Tetapi item-item ni apa yang boleh saya gambarkan ialah item ni tidak begitu segera diperlukan pada awal Ramadan, tapi bila nak raya baru guna. Jadi pada masa itulah baru kita akan membuat kawalan harga. Jadi pada masa permintaannya sangat rendah, harganya agak stabil, jadi kita tak nak ganggu industri, kita tak nak ganggu perniagaan. Jadi let the market force to stay. Jadi kita tak kacau, biarlah pengguna dan peniaga memutuskan harga tersebut. Tapi apabila dah sampai masa sesuai, kita akan membuat kawalan harga dalam usaha untuk memastikan kestabilan harga dan juga bekalan. Kemampuan negara untuk mengeluarkan barangan-barangan yang diperlukan oleh rakyat, baik makanan, pakaian dan sebagainya. Dan bukan rahsia lagi bahawa kita terpaksa mengimport barangan-barangan tersebut daripada luar negara. Apakah itu juga sebenarnya yang akan memberikan satu petunjuk ataupun satu indikator bahawa harga barang di Malaysia ini mungkin akan meningkat disebabkan kita terpaksa membawa masuk barangan-barangan itu daripada luar negara, mengimportnya daripada luar negara? Ya, betul. Betul sekali. Sebagai contohnya, kita pernah pada tahun lepas kita hadapi situasi harga bawang sangat tinggi. Sebab pada masa tersebut berlaku larangan ekspor oleh kerajaan India, sebab di sana pun ada berlaku krisis bekalan apabila banjir dan sebagainya. Mereka mengutamakan penduduk mereka, jadi berlaku exportation ban lah, yang terpaksa dihadapi bukan saja kita lah, di mana-mana negara dalam dunia pun mereka tak bagi ekspor bawang tersebut. Jadi pada masa tersebut kita terpaksa beralih kepada negara lain yang boleh menyediakan bawang pengganti kepada kita. Jadi itu antara faktor-faktor yang memang kita tidak dapat elakkan. Dan faktor-faktor lain yang contohnya input, macam sekarang ni daging, kita pun import daripada daging, sama ada daging hidup ataupun daging import yang telah siap diproses pun kita banyak import daripada luar negara. Sayur-sayur pun ada yang kita import dan ada yang kita hasilkan sendiri. Jadi perkara-perkara tersebut terpaksa kita gabungkan, terpaksa kita ambil kira kedua-dua faktor tersebut, kedudukannya, situasinya, barulah kita boleh menghasilkan satu formula macam mana kita nak menentukan harga dan bekalan yang stabil. Kita ada contoh juga, contohnya macam isu dulu kita ada bekalan daging kita apabila ladang-ladang di luar negara menghadapi masalah. Jadi itu akan, saya tidak langsung akan memberi kesan kepada situasi bekalan dan harga negara kita. Jadi oleh sebab itulah keputusan untuk mengadakan skim harga maksimum mengawal barang ni adalah keputusan yang kita kata diambil dalam kaedah yang sangat berhati-hati, supaya dia tidak menjejaskan dan tidak menjejaskan mana-mana pihak yang sepatutnya lah. Okey, kita nak bercakap tentang isu pemantauan dan penguatkuasaan. Ini pun selalu mendapat perhatian daripada rakyat jelata. Sebenarnya ada yang menuduh bahawa mungkin pihak KPDN HEP gagal untuk melakukan pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih efektif, yang lebih berkesan dan sebagainya. Tetapi bila Tuan sebut tentang jumlah kaki tangan yang ada di bahagian penguatkuasaan, penguatkuasa itu sendiri, mungkin mereka harus faham bahawa sesungguhnya lah apa yang dilakukan
dilakukan oleh pihak tuan dan rakan-rakan sebenarnya telah pun berusaha dan akan terus berusaha sebenarnya dari segi pemantauan dan penguasaan jaminan daripada pihak tuan. Tuan, sejak saya masuk kerja tahun 90-an sehingga sekarang situasi adalah sama, di mana pemantauan dijalankan oleh pegawai penguasa ini tidak pernah berubah. Bahkan saya boleh katakan setiap hari, kalau 365 hari setahun, memang ada pegawai-pegawai kita yang akan bertugas setiap hari. Tak kira sama ada perayaan tak perayaan, memang akan ada pegawai-pegawai kita yang bertugas. Itu menunjukkan satu komitmen daripada pihak kami di KPNDJP untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bilik-bilik gerakan kita juga dibuka. Kalau kita tengok sekarang, kalau daripada data yang saya bagi tadi pun, itu juga telah menjadi satu petunjuk bahawa kementerian kami memang serius dalam menjaga kepentingan, terutama kepentingan rakyat lah. Jadi jangan ragu-ragu lagi lah tentang tentang keberadaan kita ni. Kita akan sentiasa cuba berada di mana-mana tempat yang kami fikir perlu untuk kami berada. Tak kira sama ada tempat tersebut di luar bandar, dalam bandar, tengah bandar, kami akan berada. Pada hari pagi ke petang ke, Waimah pada awal pagi pun di pasar-pasar borong juga kami akan ada. Jadi itulah, cuma kami tidak boleh berada setiap masa lah dengan bilangan kaki tangan yang kita ada, bilangan tugasan, aduan yang kami juga perlu siasat aduan-aduan lain. Jadi banyak komitmen-komitmen lain lah. Bila tuan sebut tentang aduan, ini pun menarik sebenarnya tuan. Mungkin ialah sesuatu yang agak ringan, tapi perlu diberi perhatian oleh pihak tuan lah. Ini saya terima daripada rakan saya yang berada di Sarawak, Ibrahim nama dia. Saya bacakan apa yang dia sebut. Saya berharap pihak KPDN ACP, dia katanya, membuat pemeriksaan bukan sahaja harga tetapi juga tarikh luput sesuatu barang. Ini juga diberi perhatian yang serius, terutamanya barang-barang makanan dalam tin dan sebagainya, kerana terdapat ada sesetengah kedai ataupun di pasaraya melabelkan semula tarikh luput sesuatu barang untuk beberapa bulan lagi dan jualan murah. Dia orang buat jualan murah lah ni. Dan akhir sekali dia mengata jangan buat pemantauan ad hoc sahaja. Begitu juga dengan jualan roti dalam plastik. Ini roti. Itulah, ada kalanya roti dijual sudah luput tarikhnya. Saya tak tahulah sejauh mana betul atau tidak. Kita tak nafikan aduan kita yang kita terima sebenarnya sangat unik. Ada pelbagai aduan yang kami terima setiap hari. Kadang-kadang yang kami tak pernah terfikir pun memang kami terima juga. Sebagai contohnya, hujung minggu lepas apabila kami membuat pemeriksaan di bazar di Jalan Tunku Abdul Rahman, saya didatangi oleh seorang pengadu yang bagi tahu dia beli barang, ada diletakkan tag harga yang baru, tapi bila buka ada tag harga yang lama. Jadi itulah yang kita kata, kalau kita nak buat benda itu seorang pegawai penguasa saja tidak mampu. Sebab bilangan item yang ada dalam sesuatu kedai premis sangat banyak. Jadi kita mengharapkan macam saudara Ibrahim tadi daripada Sarawak. Terima kasih kami ucapkan. Alright, bagi maklumat itu kepada kita dekat mana supaya kami boleh membuat pemeriksaan dengan lebih intensif. Dan kami apabila kami membuat pemeriksaan, tak apa, malam ni kita berkongsi rahsia. Kita ada dua. Satu pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai beruniform macam saya, ada name tag, ada sebagainya, semua ada. Dan satu lagi kami akan membuat secara penyamaran pegawai yang berpakaian biasa. Kami juga akan membuat supaya kami akan dapat maklumat yang lebih tepat, dan kami akan nak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam sesuatu tempat ataupun dalam sesuatu perniagaan tersebut. Jadi oleh sebab itulah pegawai kita ni ada berbagai macam. Jadi itulah kaedah-kaedah yang kita gunakan. Walau macam mana pun, saya nak ambil juga peluang ni. Kalau ada pengaduan seperti tadi, harga barang tarikh luput diubah suai dan sebagainya, tolonglah bagi maklumat yang tepat. Selalunya kadang-kadang kalau kita dapat maklumat-maklumat ni daripada orang ramai, kadang-kadang dia bagi terlalu umum. Contohnya kalau kata di Kuching ada 3, jadi kita tak nak. Kalau boleh bagi tahu terus, ni di Jalan Sutong, Kampung Matan Jaya ke contoh. Jadi pada situ pegawai kita boleh fokus, boleh pergi dan kita membuat pemeriksaan. Jadi jangan, saya juga nak pesan
kesan kepada pengguna. Jangan menganggap remeh aduan ataupun penemuan kita. Kadang-kadang penemuan kita yang kecil tersebut dia memberi kesan yang besar. Contohnya kalau makanan yang luput tarikh. Walaupun yang tu pada kita kecil, tapi mungkin pada setengah orang yang mengalami penyakit kalau dia makan boleh memberi kesan lebih buruk. Jadi itu yang kita cuba elakkan. Jadi berilah aduan kepada kita dengan tepat, walaupun benda tu kecil tak besar, tapi asalkan benda itu memberi manfaat kepada pengguna, kami akan pergi, insyaAllah. Setakat ini juga nak berkongsi pandangan Tuan Azman sendiri, reaksi dan juga respon daripada peniaga-peniaga setakat ini. Apakah pihak Tuan berpuas hati ataupun masih lagi sebenarnya ada kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat secara serius oleh pihak Tuan dan rakan-rakan di bahagian penguatkuasa ni, Tuan? Kerjasama yang diberikan secara umumnya baik. Secara umum baik. Cuma ada segelintir sajalah, segelintir saja yang masih lagi tak nak bagi kerjasama kepada kerajaan, dan menganggap kerajaan ni dia selalu dia tidak mesra kepada mereka. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kita nak bawa satu dunia perniagaan Malaysia ni satu ekosistem perniagaan yang lebih beretika. Kalau boleh satu masa ni kita nak dekat Malaysia ni tak perlu pun pegawai penguatkuasa pergi bagi arahan. Mereka dah boleh menjalankan undang-undang ni, melaksanakan undang, contohnya tanda harga, timbangan, resit dan sebagainya, mereka boleh buat sendiri tanpa pemantauan. Itu yang kita nak, supaya pegawai-pegawai KPDN HCP ni boleh memberi tumpuan kepada benda-benda lain pula yang mungkin lebih besar. Jadi kalau peniaga-peniaga ni boleh melaksanakan tanggungjawab tersebut secara beretika, itu yang kita alukan. Dan saya juga nak sebut dalam tadi saya ada cakap tentang pematuhan Akta 342 KPDN HCP. Saya rasa pada minggu lepas kita telah pun mencecah 500,000 premis yang dikunjungi oleh pegawai penguatkuasa di seluruh negara, bermula daripada PKP yang pertama pada 18 Mac tahun 2020. Jadi pematuhan pada setakat minggu lepas adalah sebanyak 98.36%. Maksudnya ramai peniaga kita yang patuh sebenarnya. Cuma ada segelintir saja yang bermasalah. 98.36% pematuhan daripada 500,000 lebih premis yang kita lawati, cuma ada 178 kesalahan saja yang dikesan oleh pihak KPDN HCP. Maksudnya apa? Maksudnya daripada tahap tahap pematuhan oleh peniaga-peniaga kita sendiri sebenarnya makin meningkat. Cuma yang kita nak perbetulkan adalah yang sebahagian kecil lagi, dan sepatutnya sebahagian kecil ini juga bolehlah berubah menjadi peniaga-peniaga yang beretika, insyaAllah. Mengubah peniaga-peniaga menjadi beretika, lebih beretika, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Mungkin saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh pihak Tuan sebenarnya in terms of promosi ataupun promotion di media-media sosial, di media-media perdana dan sebagainya, memang selalu kita lihat. Tetapi apakah Tuan Azman merasakan bahawa mungkin dari aspek promosi itu juga pendekatannya harus juga diubah supaya ianya lebih berkesan dan memberi betul-betul kesan yang dikehendaki oleh pihak Tuan sebenarnya? Betul lah. Kadang-kadang masyarakat peniaga ni pun unik. Dia ada tahap-tahap masing-masing. Kalau contohnya, kalau kita tengok masyarakat muda ni, dia lain pendekatan dia. Masyarakat yang telah berusia macam kita ni, dia lain sikit. Jadi kita kena cari cara yang sesuai untuk kita kata menyampaikan mesej-mesej kita. Sebenarnya tindakan yang diambil oleh pihak KPDN memang kita mengambil pendekatan yang paling sesuai dengan keadaan lah. Kita kata kalau contohnya kalau mereka ni sedang baru saja memulakan perniagaan, ini baru first time. Dulu masa sebelum COVID, tugasnya di syarikat swasta memegang jabatan eksekutif contohnya. Sekarang apabila dah terkesan COVID, tak ada kerja, mula berniaga, jadi kita ada pendekatan yang sesuai. Maksudnya kita tak akan pergi dengan punishment, kita tak akan pergi dengan hukuman. Kita akan didik dulu. Ini bagi peniaga-peniaga macam itulah. Tapi kalau peniaga-peniaga yang telah lama, kita berharap mereka ni lah sepatutnya menjadi mentor kepada peniaga-peniaga baru. Bagi ajaran yang betul, bagi maklumat yang tepat, apa yang perlu dilakukan oleh peniaga-peniaga tersebut, barulah kita boleh ada satu dunia perniagaan ekosistem yang lebih kondusif, yang lebih mesra, lebih bermanfaat kepada semua orang. Dan kita kena ingat, at the end of the day,
walaupun tuan-tuan adalah seorang peniaga, tuan-tuan juga adalah seorang pengguna. Betul. Itu. Ya, straightforward question lah. Ini tentang bazar. Tadi pun tuan sentuh jugalah bazar Ramadan, macam Puan Maria sebut tadi. Tapi yang sebelah malam tu yang menjual pakaian dan sebagainya. Dari segi pemeriksaan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh pihak tuan sendiri, apakah setakat ini tidak ada isu-isu yang berbangkit ataupun sudah ada komplain daripada pengguna setakat ini, tuan? Setakat ni bazar-bazar Ramadan yang petang dengan yang malam pun kita kunjungi, tapi isunya tidaklah sekritikal isu pada waktu pagi, isu di pasar basah. Sebab sekarang ni saya dapati trend kepenggunaan, permintaan pengguna ni dia telah beralih. Kalau dulu dia nak dapatkan pakaian, dia pergi ke bazar, dia pergi ke supermarket dan sebagainya. Sekarang mereka boleh melayari secara online saja, dan dapat tengok saiz ni berharga berapa, warna ni apa, dan boleh banding-bandingkan juga. Jadi ini juga telah merubah trend kepenggunaan dalam negara kita. Jadi 2 tahun lepas, isu-isu berkaitan harga dengan perkhidmatan mengelirukan itu adalah 2 kategori aduan yang paling banyak diterima oleh pihak KBNCP. Tapi selepas itu tempat yang pertama mula diduduki oleh isu-isu berkaitan dengan penjualan online. Okey, kita ada di penghujung, tuan. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tuan pun tak sedar sebenarnya. Mungkin ke mana harus mereka tuju setiap komplain, setiap rungutan, setiap aduan yang ingin mereka lakukan? Serengka-ringkasnya, tuan. Okey. Yang pertama saya rasa yang paling senang adalah boleh layari kita punya portal e-aduan KPDNCP. Boleh call kita punya toll free number 1800 886 800. Boleh email email eaduan@kpdncp.gov.my. Boleh juga melalui kita punya aplikasi Easy Adu, EZADU. Dan yang paling popular sekarang WhatsApp 019 279-4317. Itu yang paling popular, paling senang. InsyaAllah. Sebelum kita berpisah, ada lebih kurang 1-2 minit saja lagi. Saya juga nak berkongsi ini sebagai penutup lah, tuan, ya. Isu kenaikan harga barang setiap tahun sebenarnya, setiap kali hari perayaan, walaupun menggelisahkan rakyat, tetapi kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu ini untuk kepentingan tertentu juga lah. Jadi nasihat tuan dalam isu ini lah, jangan harus memahami kenapa harga barang itu naik, kenapa kerajaan memperkenalkan kawalan harga barang dan sebagainya. Jadi nasihat tuan di penghujung. Jadi saya rasa isu ni kita perlu harungi bersama. Kita perlu hadapi bersama, baik kita seorang pekerja, baik kita seorang peniaga, baik kita pengguna, tak kira siapa pun. Okey, kita semua adalah sama. Betul. Jadi kita semua patut memainkan peranan masing-masing. Kalau contohnya kita kata jangan ada di kalangan kita yang boleh menyebabkan panic buying sesuatu barang, itu pun tak boleh. Betul. Jangan ada pihak yang menyorok barang supaya dia boleh menaikkan harga, itu pun tak boleh. Jangan kita kata ada pihak yang sengaja membeli barang narkotik banyak, itu pun tak boleh, sehingga menafikan hak orang lain, itu pun tak boleh. Jadi semua pihak memainkan peranan masing-masing. Barulah kita kata bila kita nak raya ke, kita nak menyambut Ramadan dan sebagainya, 32.7 rakyat Malaysia semuanya happy jika semuanya memainkan peranan masing-masing daripada semua pihak lah. Jadi itu yang paling penting pada saya, dan termasuk juga kaki tangan saya pun di bahagian penguasa, kita juga perlu terus memainkan peranan kita, omnipresent kita, keberadaan kita, supaya dia menjadi jaminan terhadap orang ramai apabila melihat kita ni berada di tempat-tempat yang sebegitu rupa, mereka akan rasa lebih terjamin. Dan pihak-pihak yang ingin melakukan kesalahan pun, bila mereka melihat keberadaan kita, insya-Allah mereka tak jadilah nak buat. Itu yang matlamat kita. Okey, yang penting semuanya happy sebenarnya. Ya, insya-Allah. Dan saya juga happy sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan Tuan Azman Adam di studio Ruang Bicara ini, walaupun pertama kali, tetapi I think you did a good job lah, Tuan. Dan saya cukup jelas dengan apa yang Tuan sampaikan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan. Dan yang penting ingatlah pesanan yang selalu kami lontarkan kepada anda. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.